Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, semuanya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini diizinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita ini, dan dapat kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya dan selamat kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan itu. Kita minta lagi sesuatu saling kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia kira-kira waqina adzaban, selesai 3 kali betul. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, ya. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita masih lagi membicarakan tentang tafsir surah Al-Qamar. Ya. Artinya bulan. Banyak perkara-perkara yang telah kita baca. Kita baca sebentar lalu lah, supaya ada kesinambungan apa yang saya cakap malam ni dengan yang dah kita baca dulu. Mula-mula ayat pertama kata Allah sudah dekat saat al-kiamat, dekat Nuh. Yang kedua, jika mereka melihat satu tanda, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir. Dia tak percaya. Orang neraka, zaman itu neraka, kebanyakan yang neraka lah. Tak mau apa, sedangkan Nabi semua yang menyuruh mereka ani'budullah, sembahlah kamu akan Allah
wajtanibu taghut. Itu semua nabi-nabi itu menyebut itu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman semua menyebut apa suruhannya itu dia. Ini Abdullah wajtanibu taghut. Tapi mereka tak mau juga menyembah Allah, sembah patung saja. Sembah lain daripada Allah lah. Matahari sembahnya, bulan sembahnya dan sebagainya. Itu banyak yang tak benar. Itu ayat-ayat surah Al-Qamar menyatakan kebanyakan mereka itu derhaka. Mereka bohongkan dan mereka turutkan hawa nafsu mereka. Yang ketiga. Yang keempat, sungguhnya sudah datang kepada mereka sebahagian dari berita-berita yang pernah diancamkan. Tak ada. Yang dah diancam sudah ada. Dekat nak kiamat sudah ada. Seksa kiamat sudah ada. Tapi mereka tak percaya. Tak pernah lagi. Ya, dan sebagainya. Itulah seluruhnya. Sampai kepada beberapa puluh ayat. Yang akhirnya kita baca semua surah Al-Qamar sudah baca satu-satu. Malam ni kita nak baca tentang penerangannya. Iaitu pada muka surat kitab saya ini 283. Untuk memperkuatkan keterangan-keterangan Al-Quran dan Rasulnya. Rasul itu hadis lah ya. Keterangan Quran itu sudah Quran lah. Kata-kata Allah, kita tu kata-kata Rasulnya. Selain bukti-bukti tetap yang merupakan alam luas dan kejadian-kejadian padanya. Padahal sebelum ini Allah sudah hancurkan banyak ni. Banyak negara-negara yang Allah hancurkan. Di antaranya bumi Nabi Lot, bumi Nabi Nuh, dia ditenggelamkan dengan air dan sebagainya. Banyaklah. Dihancurkan oleh Allah karena mereka ini derhaka kepadanya. Jadi untuk itu banyak bukti-bukti yang tetap yang merupakan alam luas dan kejadian-kejadian padanya. Allah perhatikan pula kepada mereka beberapa mukjizat. Ada mukjizat seperti karya yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada rasul-rasul. Itu namanya mukjizat. Benda luar biasa ini ada 5 tuan. Kalau Allah anugerahkan kepada Rasul dipanggil mukjizat. Kalau Allah anugerahkan kepada Nabi sebelum dia nanti menjadi Rasul namanya irkhas. Yang kedua irkhas. Jadi Nabi Muhammad sebelum nanti jadi Rasul dia dah tahu. Yang pertama awal selalu ikut dia kemana pergi dia tak kena pandai. Yang kedua dia tahu apa yang tersimpan dalam rumah dia tahu berapa. Itu namanya irkhas. Yang ketiga kalau Allah bagi kepada wali-wali Allah dia namanya karamah. Karamah benda luar biasa. Seperti yang Allah anugerahkan kepada Syekh Al-Qadir Jailani dan sebagainya. Panggil karamah. Yang ketiga. Yang keempat, kalau Allah anugerahkan kepada orang-orang saleh yang biasa macam kita ni, dipanggil ma'unah. Namanya ma'unah. Itu bantuan Allah tu. Luar biasa. Dipanggil ma'unah. Ada yang kelima, kadang-kadang Allah bagi juga anugerahkan kepada orang kafir, orang neraka. Itu dipanggil istidraj. Orang kafir tu ada yang kaya-kaya, niaga, laku aja, untung aja, tak nak rugi, sihat walafiat aja. Itu namanya istidraj. Itu 5 perkara, ingat tu. Yang pertama, mukjizat. Yang kedua, irkhas. Yang ketiga, karamah. Yang keempat, ma'unah. Yang kelima, istidraj. Kita tanda istidraj lah. Kalau boleh dapat ma'unah tak bagi, boleh. Mukjizat tak dapat dah kerana kita bukan Rasul. Yang berlaku pada Nabi Musa, yang berlaku pada Nabi Isa, yang berlaku pada Nabi Ibrahim, itu namanya mukjizat. Jadi Allah ada perlihatkan tu. Kepada mereka beberapa mukjizat, iaitu perkara luar biasa. Tetapi mukjizat itu habis begitu aja, lupa mereka ya. Sekarang tu banyak orang lupa mukjizat kepada Nabi Musa dan sebagainya. Mukjizat itu dianggap orang kafir sebagai sihir. Dia sihir itu yang berlaku tu kan, bukan anugerah dari Allah. Siapakah gerangan tukang sihir yang sanggup membelah bulan? Nabi Muhammad boleh. Bulan-bulan tu tukang sihir. Mereka katakan Nabi Muhammad tu tukang sihir, boleh belah bulan. Tidak pernah ada. Siapakah tukang sihir yang dapat menurunkan kitab sebagai Al-Quran? Al-Quran tu hebat.
Susunan katanya tak ada siapa yang boleh buat. Allah sabar manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah sabar manusia. Sekiranya kamu ragu-ragu bahawa Quran itu datang dari Tuhan, kalam Allah, coba buat sendiri satu surah yang serupa dengannya. Kamu panggillah cendekiawan, profesor, doktor, filsafat untuk membantu kamu kalau kamu betul-betul orang yang benar. In kuntum shadiqin, kalau kamu itu benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar. Kalau sekiranya kamu tak boleh, memang tak boleh pun, maka takutlah kamu akan neraka yang bahan bakarannya itu manusia dan api dan batu berhala. Allah bagi amalan kepada manusia. Memang ada yang cuba lah, ada yang nak mengarang kitab katanya Quran. Bila dibaca orang ramai gelak ketawa orang ramai tu. Gaji yang bunyi. Dia tak ada boleh buat. Itu Quran Sedangkan Quran tu sampai hari kiamat ada, tak pernah hilang. Tidak pernah ada dan tidak bakal ada buat selama-lamanya. Mukjizat berbeza sangat dengan sihir. Sihir tu jampi, tu sihir. Dulu zaman Nabi Musa tu ramai tukang sihir. Baling je tali jadi ular. Ular tu datang ngejar Nabi Musa. Datang Nabi Musa, baling tongkatnya jadi ular lebih besar. Makan ular-ular yang datang ahli sihir. Itu sihir. Jadi mukjizat berbeza dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan ditiru, tapi mukjizat tidak dapat. Mukjizat itu anugerah Allah. Hanya rasul-rasul saja yang dapat. Nabi Ibrahim ada mukjizat, dibakar dengan api, tak ada apa pun. Nabi Musa dimpuknya laut dengan tongkat, dah jadi highway tongkat tu. Bukan tongkat jadi highway, laut dah jadi highway. Ada 12 lorong. Itu mukjizat. Jadi Nabi apa? Nabi Yunus ditelan oleh ikan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tak dia mati-mati, boleh berzikir dalam perut ikan tu. Itu namanya mukjizat. Kemudian kata-kata tu tak ada siapa boleh niru. Ada yang berirama, ada yang sama ujung-ujungnya. Macam Ar-Rahman tu, sikit hebatnya. Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Ada ujungnya non pakai. Tak ada siapa manusia yang boleh tiru Quran. Tapi sihir dapat dipelajari. Dalam pandangan orang-orang kafir sama saja, kerana mereka malas berfikir. Orang kafir itu bukan rajin berfikir. Bodoh. Orang kafir itu sebenarnya bodoh. Paling bodoh orang kafir lah. Menyembah lain daripada Allah Taala. Menyembah matahari, menyembah patung, menyembah lembu, menyembah berhala dan sebagainya. Itu orang kafir yang paling bodoh. Yang dia tahu benda yang sembah tu tak boleh buat apa-apa pada dia. Tak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Tapi sembah juga. Bingung. Itu orang kafir. Tapi dia tak mengaku lah. Kita ada tahu bahawa mereka itu bingung. Itu bodoh. Sekalipun mereka menganggap diri mereka pintar, merasakan diri mereka itu bagus, cerdik, pintar, tapi sebenarnya mereka itu bingung menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat pada dia. Menganggap mereka itu pintar sebab dapat mencari harta kekayaan yang banyak. Betul memang ada betul. Mereka tak mengaku mereka itu bodoh, kerana mereka banyak yang kaya raya. Banyak kaya raya mereka tu. Di antaranya apa? Bill Gates, kaya. Donald Trump, lagi kaya. Kafir mereka tu. Bodoh dia. Tak tahu Tuhan tu apa, Allah sebagai Tuhan. Tak mengikut Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Itu orang kafir tu. Jadi apa? Sebenarnya bodoh.
Sekalipun mereka menganggap diri mereka pintar sebab mereka mencari harta kekayaan yang banyak, dapat bersenang-senang. Sedang para Rasul kebanyakannya melarat dan miskin. Rasul kebanyakannya miskin. Mana ada Rasul yang kaya-kaya? Nabi Muhammad miskin. Kalau nak kaya boleh. Gunung Uhud tu menawarkan diri nak jadi mat supaya dia boleh berbelanja dengan mewah. Tapi dia tolak. Dia tak ada kekayaan dunia. Dia nak kekayaan di akhirat. Di dunia ni dia nak miskin. Dia berdoa betul. Ini doa ni siapa pun tak ada buat. Saya pun tak pernah buat. Tuan-tuan nak doa macam tu. Amin kan? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fil masakin fi zumratil masakin. Dia apa? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Amin kan? Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Amin kan? Dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. So mati dalam keadaan miskin. Dan himpunlah aku di akhirat besok bersama-sama dengan orang miskin. Saya sampai hendak. Rasulullah pun doa untuk diri dia. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, jadikanlah kehidupan aku ini dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina. Dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa syurni fi zumratil masakin. Dan himpun aku di akhirat besok bersama-sama dengan orang miskin. Orang miskin itu syurga duduk. Tapi orang kafir kaya-kaya. George Bush kaya, Donald Trump kaya. Lagi apa? Apa? Elon Musk. Elon Musk. Ya. Itu kaya-kaya betul. Saya tak kenal itu. Yang kenal saya Bill Gates itu lah. Bangunnya. Jadi begitu dah. Begitu juga orang-orang yang beriman kebanyakannya melarat dan miskin. Orang beriman banyak ya, miskin. Tak ada harta. Apa kerana? Ayat terakhir dan terpenting dari surah ini menyatakan bahawa orang-orang yang bertakwa akan mendapat tempat duduk di samping Tuhan. Orang takwa saja yang dijamin oleh Allah keselamatan di akhirat. Lain dari takwa tak ada jaminan dari Tuhan. Tidak jaminan Tuhan jadi orang takwa. Di dunia pun dijamin selamat, di akhirat pun dijamin selamat. Apa kata Allah kalau kita takwa? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Allah janji, Allah nak bela orang takwa tu. Dia jadi loyo hanya kepada orang takwa tu. Kerana orang takwa tu buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Allah saksikan. Betul kata Allah kepada manusia-manusia lain. Dia ni memang dulu semayang tak tinggal, ngaji tak tinggal, sedekah kuat, zikir kuat, selawat kuat dan sebagainya. Allah bela mereka. Itu di dunia ni. Di akhirat kan? Di dunia ni rezeki orang takwa pun tidak dihalang. Dijamin. Apa kata Allah ini semua orang hafal ayat ni? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Semua hafal ayat ni. Sampai tak hafal lagi. Ayat 1000 dinar. Tak apa. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar dari sembarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Ada rezeki bagi Tuhan kalau dia bertakwa. Ada rezeki, suruh ada je. Kerana tersangkut di pintu kita tu. Ada rezeki, makanan dan sebagainya. Rezeki itu kan makanan aja. Ilmu itu rezeki. Ketenangan jiwa itu rezeki. Kesihatan itu rezeki. Allah bagi rezeki dari sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Dan kalau siapa bertakwa kepada Allah juga, dia akan menyerahkan diri dia kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bila dia menyerah diri kepada Tuhannya,
Cukuplah Allah tu bagi dia. Dia tak perlu yang lain. Allah ada dah. Itu takwa Itu di dunia ni. Di akhirat pun Allah jamin juga orang takwa. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, darjat yang selamat, pangkat yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Dalam syurga yang terdapat air yang berpantutan. Syurga itu ada air pantut tau. Itu keadaan di syurga. Untuk orang takwa dia. Jadi kita tak ada pilihan. Kalau hendak selamat, jadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Apa arti takwa? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Jangan buat yang disuruh, yang dilarang buat juga. Itu bukan takwa. Itu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kita tak nak. Tuhan anti itu. Tuhan marah. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi yang hak, yang betul-betul, yang salah-salah. Kalau tak namanya takwa jelas. Jadi apa dia akan mendapat tempat duduk di samping Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Raja yang Maha Kuasa Allah aja. Di akhirat besok yang bertakwa tak ada kuasa lagi. George Bush tak ada kuasa lagi. Donald Trump tak ada kuasa lagi. Dan Suri Anak Ibrahim tak ada kuasa lagi. Yang berkuasa hanya Allah saja. Yang lain tak ada satu kuasa lagi. Governor tak ada kuasa, Presiden tak ada kuasa, Perdana Menteri tak ada kuasa, Maharaja tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah saja. Yang selalu kita sebut 17 kali dari semalam. Maliki yaumiddin, yang berkuasa pada hari kemudian, hari akhirat. Allah saja yang berkuasa. Semua ikut perintah Allah. Malaikat ikut perintah Allah, jin ikut perintah Allah, binatang-binatang ikut perintah Allah, manusia ikut perintah Allah. Mereka tidak ada katanya. Yang Maha Kuasa. Tempat duduk itu dinamakan tempat duduk kebenaran. Tempat duduk di akhirat itu untuk orang takwa itu tempat duduk orang yang benar. Tempat duduk kebenaran, terbikin dari kebenaran. Bukan dari emas dan perak. Tempat duduk itu bukan dari emas dan perak, tapi kebenaran. Bukan dari kapuk dan fir yang puk. Bukan fir itu apa, tilam yang puk. Dari macam itu ya. Bukan kapuk itu kapal itu yang apa dah. Pendek kata tempat duduk yang paling enak, yang tak ada tara, tak ada bandingannya. Tara itu bandingan, tak ada sopan dengan dia. Itu di syurga lah. Allah sediakan di syurga ni tuan-tuan 99% lagi nikmat dibandingkan nikmat ada dalam dunia ni. Semuanya nikmat Allah ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Yang di dunia ni Allah bagi nikmat hanya ada berapa peratus? 1% only. Itu yang kita berburu-buru tu. Bertampur-tampur tahan, bertumbuk-tumbuk tahan, bertikam-tikam tahan, berbunuh-bunuh tahan, berperang-perang pun tahan. Nak berebut hanya 1% nikmat Allah di dunia. Sedangkan Allah sediakan nikmat yang lebih besar di syurga. 99% lagi. Jadi orang terdik tidak 1%, kan tak 99%. Tak payah jawab dia semua kata. Orang yang terdik tidak 1%, kan tak 99%. Sampai berperang dalam dunia ni. Kan nak berebut hanya 1% saja. Tengok Yahudi dia berperang dengan orang Islam. Dibunuhnya orang Islam tu berapa? 40 lebih 50,000 orang dah dibunuhnya. Itu baru-baru ini, dulu-dulu lagi banyak. Sedangkan dia pun sudahnya mati juga. Bingung aja bunuh orang ni. Akhirnya dia mati juga. Tengok Ariel Sharon. Dibunuhnya beberapa ribu manusia-manusia dalam kamp pelarian tu. Sudahnya di dunia ini dia menderita. Allah koma ke dia, koma.
Tak sedar kena tu. Terdek. Terbari ni. Terlantar aja. Tak boleh bangun. Buka mata pun tak boleh. Tahu berapa lama? 8 tahun. Perdana Menteri Israel yang dulu tu. 8 tahun. Terlantar dia tak kata. Makan tak lalu, duduk tak lalu, bangkit tak lalu. Makan pun di bawah. Dikuit dalam tiup tu. Masuk ke dalam perut dia. Bukan sejak tu 8 tahun. Sudahnya mati. Sudahnya mati dah 8 tahun menderita. Sakit 8 tahun sikit lama kan. Kita sakit tak ada sampai 8 tahun agak lah. Ini 8 tahun menderita. Buka mata yang terlalu. Sudahnya mati. Dah mati tanam tak terima di bumi betul. Korek tu sudah ada ular tu. Korek lagi ada batu menyekatnya. Semua tak boleh. Sudahnya diletak mayat itu di atas simen, ditambah dengan simen dari atas. Sekarang Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, yang terlalu kejam terhadap orang Islam. Apa gunanya bunuh orang? Dia sudah mati je. Mati menderita betul. Jadi kita tak payah nak bunuh orang. Kalau nak bunuh 1%. Sedangkan 1% itu pun tak terbilang oleh kita. Yang 1% dalam dunia ni tak terbilang oleh kita. Nampak terang. Apa banyak nikmat dalam surau saja. Boleh bilang? Kipas angin, lampu, kapet, aircon, cahaya, apa dia? Mikrofon dan sebagainya. Tak kira Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah dalam dunia ni, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Itu hanya baru 1%. Betapa nanti Allah sediakan 99% di syurga. Jadi nak ke syurga, dua je caranya. Bukan banyak. Nak ke syurga dua je caranya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa itu beriman? Percaya betul-betul dengan rukun iman yang 6 tu. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. 100% percaya. Rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah dengan sifat-sifatnya yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui. Percayakan Rasul. Percayakan malaikat yang sentiasa ada di sisi kita. Sudah 3, percayakan kitab. Yang 4, percayakan Taurat, percayakan Injil, percayakan Zabur, percayakan Al-Quran Karim. Yang 4. Nombor 5, percayakan hari kiamat. Dunia ini akan hancur, binasa belaka. Yang tak binasa hanya Allah saja. Habis malaikat mati, jin mati, iblis mati, binatang mati, pokok mati, ikan mati, burung mati, serangga mati, kuman-kuman habis mati. Yang tak mati hanya Allah saja. Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa, yang tak rosak hanya zat Allah yang amat agung dan dia amat mulia dari binasa. Lain tu habis hancur. Manusia binasa, malaikat binasa, binatang binasa, apa lagi? Jin binasa, burung binasa, habis dah. Ikan binasa, habis binasa belaka. Itu percayakan hari kemudian. Yang kelima percayakan, yang keenam percayakan qadar dan qada. Qadar itu ketentuan Allah Ta'ala. Namanya qadar. Kita tak tahu, itu rahsia Allah Ta'ala. Qadar. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan. Padahal kita bukan tahu. Bukan ada rancang pun. Bukan ada plan dan berbudak. Aku nak jadi cikgu dah. Cikgu Ayub, ada plan nak jadi cikgu masih berbudak tu. Itulah. Dia cita-cita dia jadi apa? Profesional footballer agaknya. Tapi jadi cikgu lah. Saya ni tak ada rancang jadi ustaz pun. Saya bukan ada pendidikan agama pun. Tapi jadi ustaz. Itu siapa menentunya? Allah Ta'ala menentunya. Terserah kepada Allah Ta'ala. Itu rahsia Allah Ta'ala. Kita tak tahu.
Itu rukun iman. Percaya betul. Yang kedua, amal soleh. Apa arti amal soleh? Buat apa saja ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya apa? Amal soleh. Mayang cara Islam, zakat cara Islam, cari rezeki cara Islam, nikah kahwin cara Islam, didik keluarga cara Islam, masyarakat ikut masyarakat Islam, perjuangan ikut perjuangan Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dengan amal soleh, baru Allah bagi syurga. Allah janji dalam Quran ni, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dengan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever. Itu beriman dan amal soleh. Kalau nak syurga, nak neraka senang. Kufur dan maksiat. Ingkar dengan perintah Allah. Dan dustakan ayat-ayat Allah. Allah janji juga, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah. Dan mereka-mereka yang kufur, ingkar, tak nak ikut perintah Allah dan mendustakan ayat-ayat kami, dia tak percaya dengan ayat Quran. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada malaikat, dia tak percaya. Mendustakan ayat Allah. Allah kata ada siksa kubur, dia tak percaya. Udah sampai masanya baru dia percaya. Baru dia betul weh. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Neraka tetap lalu nohonya. Nobody can stand the wrath of the fire in hell. Tak sampai lalu nohon neraka. Kerana selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia ni apa yang paling kuat? Apa dia? Lava. Bagi saya laser. Besi pun cair. Laser tu cahaya yang mencair ke besi tu. Ada pun naik orang welding. Itu yang bagi saya lah. Lava tu bukan nampak lalu. Dia turun dari gunung. Itu api dunia ni. Tapi selemah-lemah api neraka 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Lebih 70 kali ganda lebih kuat daripada lava. Kata Bayu. Dia nak tengok lava tu lebih kuat. Bagi saya beza. Mana betul tak? Wallahualam. Allah yang tahu. Tapi tak ada sampai lalu nombor yang neraka tu. Sudah masuk tu baru dia tukik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata ahli neraka. Rabbana absarna. Ya, wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka tu. Menggunung-gunung. Apa untuk lain kena besi-besi cair. Kena kayu-kayu hangui, tuntung. Kena badan manusia jadi habuk badan manusia tu. Wa sami'na, kami dengar jadi pekik lah neraka tu. Aduh. Jadi pekik tu. Ondai. Tahu dah ondai. Sakitnya ni. Wa sami'na. Ayah. Untuk orang Cina. Orang dia apa? Ayo. Sakitnya. Farjina, kembalikan kami ke dunia. Nak apa? Nak amal solehan, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Sudah keadaan dia di neraka. Tak sampai dalam nahornya. Jangan bercita-cita masuk neraka. Ada orang begitu. Jadi bahan awak neraka tu. Dan taklah tak ada aku siapa masuk neraka. Amboi, macam tahan benar. Jadi bahan lawak dia, bahan gurauan dia neraka ni. Jangan berani. Syurga kita dah nikmat saja.
tak ada penyesalan, tak ada penderitaan, tak ada sengsara, tak ada azab, itu di syurga. Baik. Jadi apa? Mana kita ni? Dengan pengertian itu setiap orang beriman sekalipun selama di dunia ini hanya orang-orang kecil. Di dunia ini kecil je, tak pangkat apa-apa. Tukang-tukang buat bakul, tukang bakul atau menjual rokok. Ada dalam dunia yang jual rokok. Jangan beli rokok ya. Kenapa? Kenapa jangan beli rokok? Rokok tu haram. Kalau tak diampun oleh Tuhan, masuk neraka tu. Jangan rokok. Penjual rokok ini nak menandakan kehinaan orang dunia ni. Kalau dapat apa? Kalau beriman, dia untung nanti kan. Bagaimana? Pengendara beca, penarik beca, pengendara beca. Jadi sering lapor, makan tak cukup, duit tak ada, tak dapat makan. Tetapi di akhirat mereka mendapat kedudukan. Di akhirat dapat surga, dapatlah kedudukan yang tinggi. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu sentiasa berada dalam makam yang selamat. Itu kedudukan yang tinggi, mulia, dapat pangkat. Lebih tinggi daripada anggota parlimen, lebih tinggi daripada YB. YB tu apa? Yang bersara, kan yang berhormat, yang bersara ya. Lebih tinggi daripada YB. Menteri, lebih tinggi daripada menteri. Kalau di syurga lah. Presiden dan raja-raja sekarang ini, kalau dapat masuk syurga, lebih tinggi pangkatnya daripada gubernur, daripada presiden, daripada parlimen, ahli parlimen dan sebagainya. Lebih tinggi daripada yang ada sekarang ini. Mendapat kedudukan di samping Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan, dapat bersama dengan Tuhan. Di mana ada Tuhan, situ ada dia. Bersama dengan Tuhan, betul tak? Presiden atau raja, tetapi amat sedikit yang menginginkan kursi yang di samping Tuhan. Yang bertakwa itu sikit penuh, banyak ramai ya. Padahal dia lebih tinggi daripada ahli parlimen, lebih tinggi daripada menteri, lebih tinggi daripada presiden, lebih tinggi daripada raja-raja sekarang ni. Mendapat kedudukan di samping Tuhan, raja yang maha berkuasa, yang maha kuasa. Itu kalau dapat masuk syurga. Tak ada ketakutan, tak ada kebimbangan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu dalam syurga. Ono ayat. Tak ada kerja. Dalam syurga ada kerja ke? Ada menolak kita ke dalam syurga? Apa buatnya? Enjoy je. Tak ada kerja. Tak ada pernah naik beca ke, jadi cikgu ke, apa pun tak. Nanti ke tu. Penuh aja. Gembira je. Itu syurga. Kekal tu. Nama ada syurga nama Jannatul Khuld. Syurga yang kekal. Mudanya kekal, cantiknya kekal, kekuasaannya kekal, semua kekal mereka. Itu syurga ada 8 kan. Dan antara Jannatul Khuld, kekal mereka. Kehebatannya kekal. Tengok sikit lagi tuan. Jadi banyak orang yang tak mengingat. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah dalam Quran ya. Sedikit sekali hamba-hamba aku yang bersyukur. Walaupun nampak jalan ke syurga itu tak nak ikut. Hendak berjalan ke neraka juga. Heran dan ajaib. Untuk menutup ini. Heran dan ajaib. Heran dan ajaib. Apa itu? Heran itu. Ajaib itu heran. Terlalu banyak orang yang menginginkan kursi parlimen. Kalau dia jadi wakil rakyat, semua orang teringin, nak lagi, buat-buat. Kursi parlimen, nak jadi menteri. Sudah jadi menteri, orang tu turun. Dan tak nak lagi. Nak berpegang apa? Nak berpegang pada jawatan menteri tu. Menginginkan kursi yang amat tinggi daripada
sedikit yang menginginkan kursi yang di samping Tuhan, raja yang amat tinggi. Tuhan tu raja yang paling hebat, raja yang paling mulia, raja yang paling berkuasa. Tak ada yang berkuasa daripada Tuhan. Sebabnya kerana kerana hamparnya kepercayaan orangnya, hampanya tak ada langsung iman. Kerana hampanya kepercayaannya terhadap akhirat, dia tak percayakan akhirat. Itu perkara lambat. Lambat lagi kena. Sekarang kita ambil dunia dulu. Ambil dunia dulu. Mudah-mudahan lepas itu kita akan dapat kejayaan di akhirat. Tapi semayang tak siap. Terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penipuan, terlibat dengan kezaliman dan sebagainya. Itu dapat neraka. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Akan datang kita baca surah Sad. Surah Sad artinya huruf Sad. Sad baqadah, surah Sad ada surah nama huruf. Itu berapa padam? Kalau tak padam, kalau padam cari orang lain, ganti ke lain. Sekian dulu untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa yang nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Alhamdulillah. Setuju lah kan? Ada? Tak ada objection. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Kalau tak ada, alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surah Al-Amaliyah, Taman Sentosa. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.